Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti mana biasa, manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya, kita masih lagi dapat bersama pagi ini. Alhamdulillah, syukur sangat. Syukur sangat. Cuaca Kota Baru masih mendung. Sekejap hujan, sekejap hujan. Begitulah cuaca. Musim sudah berubah. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini 4 Februari hari Sabtu. Hari Sabtu 4 Februari. Hari Sabtu hari ini. Hari Sabtu, Sabtu day. Sabtu day, hari Sabtu. Hari libur. Hari rahat. Ya Noli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk. Tajuk kita hari ini ialah apa yang berlaku. Apa yang sedang dan akan berlaku, semuanya sudah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir, takdir. Apa yang berlaku semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita buat bicara mengenai tajuk ini, cuba kita, apa perbezaan di antara makhluk manusia dengan makhluk haiwan, dan makhluk-makhluk lain, pokok dan sebagainya yang hidup, Sebelum kita bicarakan, kalau Allah sudah takdirkan segalanya, apa yang perlu kita lakukan lagi? Tunggu sajalah, kan? Macam tu. Ada orang fikir macam tu, kan? Sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu. Memanglah tidak akan gugur selai daun. Ada terima call daripada kawan kita. Kerana lama tak live di TikTok. Sebenarnya masa sudah agak berubah sikit sebab Atuk pun tak berapa sihat sangat. Jadi bergantung kepada sihat lah. Sekarang flu lagi apa semua. Tapi insyaAllah every day, Alhamdulillah yang lepas-lepas dah kita dah buat. Tapi agak lewat sikit lah. Agak lewat sikit. Hari ni pun agak lewat. Selalu janji 9.30 kan. 9.30. Hari ni dah pukul 10.30 macam tu lah. Terima kasih kerana mengambil perhatian di atas program yang yang Atuk buat. Terima kasih banyak. Ya Noliza, Assalamualaikum. Maaf tak dapat join live tu Haji. Nak pi anak saudara ke rumah hari ini. Okey, hati-hati. Terima kasih banyak. Sirna Arme, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Noli, Assalamualaikum. Terima kasih. Ya Fira, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Anak saudara nak bertunang. Wow, baguslah tu. Tak boleh join. Okey, silakan. Terima kasih. Sekarang ni Atuk dah sihat ke? Kurang sihat lagi. Kalau cakap-cakap sekejap terpaksa kena sesemua tu kuat juga. Macam biasa lah. Bukan sakit pun, sesemua ni tak sakit. Tajuk kita hari ini, semua yang berlaku di dunia ni sudah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kita kena berusaha? Kenapa kita kena berfikir? Itu yang penting kepada kita. Semoga Atuk cepat sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Kop-kop. Wah, lama tak nampak kop-kop kita. Mungkin kop-kop tak jumpa waktu. Tak jumpa waktu. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Salam duha. Salam ukhuwah. Lama tak join Atuk. Maaf Tok. Out session. Rindu Atuk. Wah, Atuk pun rindu. I love you too. Sina. Semua ni kena berehat dan baring. Ya itulah.
Takkan nak buat live berhak dengan baring Jadi cerita lain pula. Ya, come on. Salam Tok. Sahabat Tuhan. Biasanya selepas live Atuk rehat lah. Atuk rehat. Mati itu pasti, amin. Amin. Encourage your viewers to share your live. Invite more friends. Terima kasih banyak. Tajuk kita hari ini. Kalau kita dah tahu dah apa yang berlaku di dunia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila roh kita ditiup dalam rahim ibu kita berumur 4 bulan, semuanya sudah tertulis. Dari segi rezekinya, dari segi jodohnya, dari segi ilmunya, hidupnya, matinya, semua sudah ditetapkan. Tapi kenapa kita masih lagi perlu berusaha? Itu yang selalu orang keliru. Apabila dia terlampau kuat, maka dia tak buat apa-apa. Dia tunggu je. Tunggu je. Pernah berlaku masa Sayyidina Umar. Ada seorang sahabat Sayyidina Umar. Dia ni kuat beribadat dalam masjid je. Beribadat, solat, beribadat. Pada satu hari Sayyidina Umar tanya dia, hai si Fulan, adakah kau tinggal seorang diri? Tidak. Dia kata, isteri ada di rumah? Ada. Anak ada? Maka siapa yang bagi makan semua tu? Oh, dia kata anak makan, adik ipar dia. Jadi Sayyidina Umar pun kata, kau keluar daripada masjid ni, kau pergi cari rezeki, sebab kau pergi cari rezeki itu tanggungjawab engkau yang afdal, yang lebih besar daripada engkau beribadat di dalam masjid. Setelah engkau dapatkan semua rezeki dan beri kepada anak dan isteri, dia dah selesa, baru kau boleh sambung beribadat di masjid. Itu penting. Itu penting. Penting kepada kita. Putra September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak bertemu lain tu. Sampai call Atuk tadi. Rindu ceramah Atuk. Itulah. Terima kasih. Terima kasih kerana. Terima kasih banyak, Putra. Jadi itu contoh. Contoh. Maknanya dalam soal mencari rezeki, membuat sesuatu yang lebih yang menjadi tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak-anak, utamakan dulu, baru kita pergi kepada ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu juga satu ibadah dan bertahap wajib. Jadi kita nak buat sunat, zikir itu sunat, tapi yang wajib cari nafkah tak buat. Jadi kau ambil sunat, kau buang wajib. Tak boleh. Itu yang Sayyidina Umar kata, kau keluar dari masjid, kau pergi cari rezeki. Pastikan kau yang dapat rezeki. Bagi makan anak isteri kau. Apabila dah cukup dia orang makan, kau balik ke masjid dan beribadat. Itu cara yang betul. Tapi kita ada juga terlampau kuat cari rezeki sampai tak datang ke masjid. Ada juga. Kuat sangat cari rezeki. Dah melimpah luah. Anak dan isteri kenyang dah. Dia pun masih lagi mencari rezeki. Itu pun tak boleh juga macam tu. Tak boleh bro. Ya kau dapat projek baru tu. Alhamdulillah. Amin. Rezeki. Alhamdulillah. Takdir ilahi berkat doa kita semua. Amin. Cantik. Itu rezeki. Dan kena ingat, ada rezeki orang lain di situ. Banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah berkongsi atas rezeki itu. Semoga banyak lagi rezeki yang akan datang. Kop. Jadi tajuk kita hari ini. Kadang-kadang rencana Allah Subhanahu Wa Taala selalu berakhir dengan kebaikan. Semua apa yang Allah buat itu, perancangan Allah itu berakhir dengan kebaikan. Tapi kadang-kadang perancangan kita tidak berlaku dengan kebaikan. Macam Kop, perancangan dia. Alhamdulillah dapat projek. Jadi berakhir dengan kebaikan. Tapi ada juga orang lain yang tidak dapat projek. Jadi berakhir dengan benda yang tidak baik kan. Tapi kita harus ingat bahawanya jika kita masih lagi belum mendapat yang terbaik, maka yang terakhirnya belum lagi kita perolehi. Belum lagi, bukanlah apa yang kita dapat itu bukan yang terakhir. Setiap kali yang kita dapat benda yang tak baik, itu bukan yang terakhir. Sehinggalah kita mendapat benda yang baik, itulah yang terakhir. Baru kita motivasi diri sendiri. Kita boleh motivasi. Jadi apa beza di antara manusia dengan haiwan? Ini penting. Betul. Barulah kita akan berfikir. Seperti seorang manusia. Haiwan dia berfikir sebagai seekor haiwan. Dia ada hak dia. Haiwan dia akan berfikir untuk makan dia. Itu je ya. Layer dia makan. Dia salaris mari. Salam tu. Waalaikumsalam.
Salam, dah aturkan saya membela cucu-cucu yang yatim piatu. Namun saya bersyukur. Allahu Akbar. Besarnya fadilat tu. Hebat. Hebat. Ya, come on. Lain kena tiup angin je ni. Sangkut dengan Atuk Jawa kena tiup angin. Kena tiup angin. Jadi kalau binatang, dia lapar, dia makan je. Makan je. Dia akan makan je. Tapi kalau manusia, kalau dia lapar, dia makan, tapi nak makan apa? Itu bezanya, beza. Jadi kalau lembu, dia lapar, dia tengok rumput, dia makan je lah. Dia makan je. Apa depan dia, dia makan. Dia tidak tunggu proses, jadikan rumput itu pizza ke, jadikan rumput itu burger ke. Dia tak ada. Dia tak proses, dia nampak je, itu haiwan. Dia nampak, dia lapar je, dia makan. Dia fikir juga. Tapi dia hanya setakat makan yang basic je. Dia tak perlu diproses. Pucuk-pucuk pokok apa tu dia makan je. Itu tahap lembu. Tahap lembu. Tapi tahap manusia, apabila dia nampak padi, dia tak makan padi. Allah bagi fikiran. Padi tak boleh makan. Berbahaya. Kita kena buang kulitnya dulu. Masuk mesin ataupun dulu pakai tumbuk. Jadikan beras. Masak. Baru makan. Proses. Proses itulah yang membezakan antara haiwan dengan manusia. Haiwan makanan dia tak proses. Tak proses. Dia pakai basic je. Kalau green, dia makan lah. Makan. Tapi manusia, dia proses. Sama juga ikan. Manusia tak makan ikan mentah gitu, tak ada. Dia mesti potong, apa semua. Potong, kemudian masak. Masak cili api, apa semua. Itu proses. Proses. Proses itu kita buat. Tapi setengah binatang, dia makan binatang lain begitu je. Macam buaya, dia makan ikan. Makan macam tu je. Dia kira lapar, dia makan. Itu membezakan. Dia juga berfikir, tapi tahap berfikiran dia tu one layer saja. One layer. Itulah yang dikatakan beza. Tapi dari segi usaha, dia kena usaha juga. Dia kena usaha untuk makan. Itu dia pun berusaha mencari rezeki. Buaya kena usaha cari rezeki. Beware of crocodile. Kalau pergi di Sarawak, kau lalu ke Bintulu, mana orang Bintulu? Lalu ikut Miri. Walaupun lorong air tu, lorong parit tu, 5 kaki je. Beware of crocodile. Ramai, banyaknya crocodile di Sarawak. Beware. Tapi dia juga berikhtiar cari rezeki. Cari rezeki. Dia tidak kata duduk je buaya. Kenapa kau buaya? Tak buat apa? Tunggu rezeki Allah bagi. Tak ada. Dia mesti merangkak, mencari. Merangkak, mencari. Tetapi dia mencari, dia makan benda yang asas saja. Manusia pun begitu juga. Jadi kalau manusia, kenapa kau duduk saja? Tunggu makanan. Habis tak pergi cari, tunggu rezeki. Engkau kelas buaya lah. Bahkan lebih teruk daripada buaya. Sebab buaya berusaha juga. Cari makan udang ke ikan ke, berusaha juga. Tapi kau duduk je. Mana kita lebih teruk daripada haiwan. Allahu Akbar. Ini nak membezakan. Apabila Allah kata, semuanya ditakdirkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pemikiran akal kita itu berbeza dengan haiwan. Berbeza. Boleh faham? Jadi maknanya apa yang dibuat oleh haiwan, dia juga berfikir. Tapi dia berfikir berdasar kepada asas saja untuk makan. Begitu saja. Bila dia takut, dia terkejut. Cuba segah lembu. Memang dia terkejut, lari, terkejut. Segah-segah benda macam tu. Perbuatan seperti itu ada pada manusia. Bila lapar, cari makan. Bila takut, bila tersegah, rasa takut. Itu ada juga pada manusia. Tetapi manusia lebih daripada itu. Kalau nak makan, makan pizza. Wow, pizza. Makan apa lagi? McDonald. Macam itulah. Makanan yang diproses. Jadi itu membeza. Jadi sebab itu, apa yang Atuk nak highlightkan di sini ialah kita kena berikhtiar. Kita kena berusaha. Sebab kita lebih baik daripada haiwan. Kena berusaha. Tak ada rezeki, kena berusaha. Tak cukup rezeki, kena berusaha. Tak cukup kasih sayang, kena berusaha. Apa saja yang kita nak, kita kena berusaha. Sebab membezakan. Tapi Allah telah tentukan. Benar. Allah telah tentukan. Tapi Allah itu maha kuasa. Kun fayakun. Apa yang kita nak, apa nak, maka terus akan jadi. Apa yang Allah nak jadi, kata setakat kun fayakun saja. Makna benda tu boleh berubah. Memang takdir, tapi masih boleh berubah. Berubah. Kita berikhtiar, kita berubah. Berdoa. Berdoa. Ada benda yang secara hakiki tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah.
Contoh kita dilahirkan daripada rahim ibu dengan bapa ni. You tak boleh ubah dah. Aku tak nak masuk dalam perut semula. Nak beranak lain kali. Tak boleh. Itu hakiki. Hakiki. Atuk doakan saya. Usaha saya Allah berkati. Ya amin. Sina insyaAllah. Amin. Semoga usaha-usaha yang baik itu diberkati dan dipermudahkan. Serta mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Biar banyak kerja. Jangan banyak hutang. Cantik kop-kop. Cantik. Atuk setuju sangat ayat ni. Sebab ada orang sanggup membuat hutang kerana sanggup berhutang kerana nak buat hutang. Ada satu video tu. Orang yang sanggup berhutang kerana nak buat hutang. Oh, ini teruk. Ini teruk. Sepertilah katakanlah kita tak ada duit nak bayar down payment kereta, you pergi hutang kerana nak beli kereta. Jadi down payment pun hutang, kereta tu pun hutang, 2 kali hutang. Allahu Akbar. Kalau kita tak layak, tak payahlah. Sebab itu, cari sekadar yang layak je lah. Amin. Thank you tu. Amin. Amin. Ketika hal buruk terjadi, percayalah Tuhan punya rancangan yang indah di sebalik semua itu. Jika terjadi musibah kepada kita, percayalah ada sesuatu yang istimewa yang berlaku, yang Tuhan sedang menyediakan untuk kita. Apabila sesuatu yang buruk yang berlaku, ada benda yang lebih besar, lebih besar yang Allah sedang sediakan untuk kita. Ada satu cerita, cerita seorang raja dengan doktor dia. Seorang raja ini kaki pemburu. Jadi apabila dia pergi memburu, dia akan bawa doktor, tentera, apa semualah. Raja kan. Bolehkah kita panjangkan umur? Boleh. Boleh. Umur kita anjal. Umur kita ini anjal. Walaupun sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Umur kita 60. Tapi kita berusaha berdoa. Kita bersedekah, beramal ibadat. Memohon kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Untuk membolehkan aku beribadat. Dan menyembahmu supaya pahala aku akan lebih banyak daripada dosaku. Dan aku akan masuk syurga. Engkau masuk dalam syurga. Boleh? InsyaAllah. Amin. Boleh. Kena banyakkan. Apa saja yang Allah tentukan, Allah boleh ubah. Itu kuasa Allah. Kecuali kau lahir daripada ibu mana. Itu tak boleh. Tak boleh. Nak masuk dalam perut, nak lahir balik. Tak boleh. Itu yang hakiki. Itu yang hakiki. Jadi seorang raja pergi memburu. Suatu hari dia pergi memburu, jari dia luka. Panggil doktor, jari saya luka. Maka doktor obatkan. Kan? Doktor obatkan. Jadi maka raja tanya, adakah luka saya ini tidak mudarat, boleh sembuh? InsyaAllah boleh sembuh. InsyaAllah. Jadi selepas 2 hari makin membekak. Selepas seminggu makin membekak. Sehinggalah terpaksa potong jari raja itu. Marahlah raja ni. Marah raja. Aku jari aku kau kata okey. Sekarang dah jadi macam ni. Aku penjarakan kau. Jadi doktor tu dia kena penjara lah. Jadi raja ni sudah jadi cacat. Jari dia ada 9. Tapi dia kaki pemburu. Pergi juga pemburu. Zaman dahulu ada golongan primitif. Dia pergi memburu, dia tersesat jalan. Dia tersesat daripada kumpulan. Raja tersesat daripada panglima dia, ditangkap oleh orang primitif. Kebetulan pada kali itu sedang diadakan pemujaan. Menghadiahkan seorang manusia kepada hantu. Maka dia tangkaplah raja. Menjerit-jerit raja, tapi orang tak dengar. Maka semasa diikat raja itu, ditangkap raja itu, tiba-tiba jadi raja marah kepada doktor kerana jarinya terpaksa dipotong. Dipenjara ke doktor. Tapi semasa dia ditangkap, tiba-tiba ketua primitif itu melihat bahawasanya raja ini jari 9. Jadi cacat tak boleh dijadikan korban. Kerana dia cacat tak boleh dijadikan korban. Maka dilepaskan raja. Raja pun berlari daripada situ dan bertemu dengan panglima, terus balik ke istana. Mulai dia berfikir, nasib baik tangan aku tak ada satu. Ketidak aku dah mati dah. Oh, terima kasihlah. Kerana tangan aku tak cukup 10. Ada 9. Jadi pada awalnya dia marah sehingga memenjara ke doktor. Itu takdir Allah.
Jadi setelah dia ditangkap dan dilepaskan semula kerana cacat dan dilepas dan nyawa dia selamat, maka dia pergi bagi tahu kepada doktor. Ya doktor, bahawasanya aku terima kasih kerana jari aku putuslah. Jari aku tinggal 9 lah, maka nyawa aku selamat. Doktor pun kata, saya pun ucap terima kasih kepada tuanku. Kenapa? Kerana tuanku memenjarakan saya lah. Saya juga terselamat daripada dijadikan mangsa pemujaan. Kenapa? Yalah kalau tuanku jari 9 dilepas, sudah tentu masa tu Kak Patik pergi memburu dan Patiklah akan dijadi umpan untuk pemujaan mereka. Jadi terima kasihlah tuanku penjarakan saya, nyawa saya selamat. Jadi itulah takdir Allah Subhanahu Taala ini. Sesuatu yang berlaku itu ada hikmahnya. Walaupun pada peringkat awal raja itu cacat, tetapi boleh menyelamatkan nyawa. Itulah yang dikatakan dalam hukum fiqh, untuk menyelamatkan sesuatu bala yang lebih besar, maka kita terima dan redalah musibah yang lebih kecil, untuk mengelak daripada berlaku bala yang lebih besar. Itu kaedah kita. Jadi ini yang penting. Jadi apabila yang berlaku perkara yang sedih, perkara yang sedih, kita jangan cepat putus asa dan sebagainya. Sebab ada hikmah di sebalik itu. Bayangkanlah raja yang pada awalnya ada kuasa memenjarakan doktor kerana jarinya gagal diobati, tapi kerana jarinya tak ada, itulah menyelamatkan nyawa dia. Menyelamatkan nyawa. Jadi moral of the story ialah apa yang Allah buat itu semuanya baik untuk kita. Tapi tu kita miskin. Miskin. Dia orang kaya, Allah sayang dia. Belum tentu. Miskin itu ujian. Hidup ni ujian. Kaya juga ujian. Kaya. Sebab dalam keadaan kita menerima ujian. Sebab itulah Allah sayang kita ini. Semua Allah sayang kita. Tetapi berbeza-beza. Allah sayang orang yang kaya. Setelah orang kaya itu sentiasa tawaddu'. Tawaddu' dan kekayaannya dia gunakan infak kepada jalan Allah. Fi sabilillah. Maka Allah sayang orang seperti ini. Tapi Allah benci kepada orang kaya yang ego. Jadi adakah kau nak jadi orang kaya yang ego? Dan Allah sayang kepada orang miskin. Orang miskin Allah sayang. Allah sayang kepada orang miskin. Dan Allah memang memberi kita menjadi miskin. Sebab apa? Sebab setiap RM1 kita sedekah semasa kita miskin, maka nilai RM1 itu lebih besar daripada RM1 yang disedekah oleh orang kaya. Nilai sedekah itu tak sama. Ada yang nilai RM1 sama RM10. Ada nilai RM1 sama dengan RM1. Ada nilai RM1 sama dengan RM1. Tak sama. Bahkan ada nilai sedekah RM1 tak ada 1 sen pun nilai. Itu Allah Maha Kaya. Jadi Allah sayang kita. Bila kita miskin, kita tetap bersedekah. Tetap bersedekah. Tapi kita wang tak ada. Kita miskin, nak bersedekah tak boleh juga. Tapi Allah bagi kelonggaran lagi, sayang lagi kepada kita. Iaitu kita bangun tahajud. Allah sayang kita. Orang lain mewah dengan tidur malam. Daripada pukul 10, pukul 11, pukul 12 tidur, bangun pukul 6. Mewah tidur. Kita tak cukup tidur kerana bangun pukul 3 pagi. Bertahajud. Allah sayang kita. Sebab kita korbankan masa tidur kita. Korbankan. Dikala orang lain sedang tidur, kita bermunajat kepada Allah SWT. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dan Allah sayang kita juga jika kita sentiasa beristighfar. Astagfirullah. Sebab Allah tahu dosa kita every second ada dosa kita. Bukan every minute, bukan every hour, bukan every day. Tapi every second kita ada dosa. Besar, kecil, tak kira lah. Tak kira. Jadi kita every second juga kena istighfar. Astagfirullah. Allah suka. Allah sayang. Terutama orang muda. Orang muda sentiasa beristighfar. Astagfirullah. Orang muda sentiasa beristighfar. Allah sayang kepada kita ini. Ya Rafai, lama tak masuk live tu. Last hari tu, masa PKP. Wow, masih ingat masa PKP. Kop. Belanja sekadar yang mampu. Jangan ikut nafsu. Amin. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Oh, Intan. Salam tu. Sorry lambat. Bukan lambat je. Lama dah. Lama dah tak ada. Bukan cikedi ni. Okey. It's okay. Semoga sihat semua, Intan. Orang rumah sihat. Anak cucu sihat. Subhanallah. Fata Morgana. Jadi setiap sesuatu yang berlaku keadaan kita sekarang, kita kena ambil ruang. Bagaimana kita nak menggerakkan ibadah kita supaya Allah tetap sayang kita.
Ini orang yang hebat. Jangan meletakkan, oh aku miskin, Allah tak sayang aku. Berarti kita tidak ada ilmu bahawasanya untuk membolehkan Allah sayang kita, kita tahajud. Ada giliran kita, ada bahagian kita. Zaman Rasulullah juga begitu. Tak semua sahabat Rasulullah hafiz Al-Quran, tidak. Tidak semua sahabat Rasulullah kaki sedekah, tidak. 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 Ada yang ada harta kaki sedekah. Macam Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Semua ni orang yang kaki sedekah. Kaki sedekah, dia ada duit. So dia sedekah, dia boleh masuk syurga melalui pintu sedekah. Tapi bagi orang yang miskin, dia puasa. Dia puasa ini tak perlu makan siang. Dan jimat roti. 1 biji untuk sahur cukup. 1 biji untuk buka puasa cukup. Dia jimat, tengah hari tak payah makan. Macam tu. Jadi dia juga boleh masuk syurga dengan pahala puasa. Ya, Intan. Sorry, saya baru sembuh daripada sakit. Itulah. Dah agak dah. Tapi lost info kan. Allahu Akbar. Semoga mendapat pahala yang banyak di atas ujian Allah itu. Atau doakan, tabahkan hati. Redha, Intan. Di atas apa yang berlaku. Bertipah luah. Allah nak angkatkan darjah iman kita dengan memberi kita sakit. Sebab bukan senang kita nak dapat sakit. Bukan senang. Sebab sakit ni kita tak nak. Itu ada orang kata, susah nak dapat kaya. Kaya tak susah. Sebab kita boleh usaha dapat kaya. Tapi sakit bukan senang. Sakit datang, silat. Hoi, tak nak. Hoi, silat, tak nak. Oh, bersilat dengan sakit. Tapi kaya, welcome. Jadi susah kaya. Mudah nak jadi kaya. Bersusah nak sakit. Oh, demam sikit, Panadol. Demam sikit, macam tu. Tapi akhirnya kena juga. Sabar Cik Intan, kata kamu. Itulah. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Amin, insya-Allah. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari, contoh, yakinlah bahawa semua atas kehendak dan rencana Allah. Semua apa yang terjadi setiap hari, every second count, semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan gugur selai daun tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daun itu tidak pernah merungut, ya Allah, kenapa gugurkan aku? Tidak pernah. Daun itu tidak pernah merungut. Bahkan daun itu bersyukur dan bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena buat. Itu kita kena buat. Itu kita kena lakukan. Jadi setiap apa yang berlaku semua sudah diatur. Cuma bagaimana kita nak slot in. Slot in supaya kita menjadi seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Bagi kita yang saban bulan tak cukup duit, apa semua, kita supaya membanyak-banyakkan jadi ibadah, dalam masa sama kita berikhtiar untuk mencari tambahan dan lebihan kepada kita. InsyaAllah. Amin. Ya, nenek cantik. Assalamualaikum Tok Haji. Salam penuh barakah kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjenguk atuk lagi pada pagi ini. Tajuk kita hari ini, di dunia ini sudah pun diatur oleh Allah. Allah mencipta dunia. Allah atur mencipta dunia. Dan Allah juga mengatur menghancurkan dunia dengan kiamat. Semua sudah diatur. Allah telah aturkan dunia ini supaya ada malam dan ada siang. Sudah diatur. Manusia tak boleh ubah. Dan dunia, bumi ini berputar, mengelilingi matahari. Bintang, cakrawala, semua sudah diatur oleh Allah SWT. Ya, kop, senang dan susah adalah ujian dari Allah. Yang penting bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Cantik. Bersyukur apabila dapat. Dan sabar apabila tak dapat. Kop. Busy sekarang tu. Ni baru kesempatan. Alhamdulillah. Oh, busy tu bagus. Jangan lonely sudah. Lonely. Intan. Sihat. Jaga kesihatan Intan. Jaga. Mahal sebuah kesihatan itu. Tapi jika ditakdirkan kita tidak sihat, itu adalah ketentuan daripada Allah SWT. Kita redha dan pastikan jangan tinggal solat. Itu yang paling penting. Apapun ujian daripada Allah SWT, pastikan solat jangan tinggal. Pastikan. Banyak kaedah-kaedah orang sakit. Untuk berkongsi orang yang sakit terlantar di hospital. Dia boleh solat Zuhur dengan Asar tu dekat-dekat. Maknanya bila nak habis dah Zuhur, baru solat Zuhur, tunggu Asar, terus solat Asar. Dan ada setengah ulama' kata dibolehkan jamak Zuhur dengan Asar. Sebab kita ada
apa ni, musakah di hospital untuk dapat air wuduk dan sebagainya. Boleh. Yang penting jangan tinggal. Jangan tinggal. Kesihatan ada nilai lah tu. Benar sekali. Benar sekali. Tidak ada nilai kesihatan ini. Nak tahu nilai tidak? Tunggu kita sakit lah. Baru tahu. Sentiasa bersyukur dan reda. Nikmat sakit itu indah. Benar sekali. Tapi bila sakit sedih juga kan nenek. Sedih. Tak sihat ni sedih. Tak fit orang kata. Tak fit pun sedih dah. Apa lagi tak sihat kan? Apa lagi tak sihat. Okey, semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja setakat untuk diri kita. Dalam family kita, jiran-jiran kita, siapa jiran kita, itu semua ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan. Tapi Allah bagi akal kepada kita. Sebab kita dalam beribadah ini kita ada adab-adab berjiran. Ada adab-adab dalam keluarga suami isteri. Ada adab-adab anak dengan ibu bapa. Semua sudah diatur. Sudah diatur. Tetapi kadang-kadang perkara yang tak baik itu berlaku kerana melanggar adab ini. Melanggar adab-adab yang telah ditentukan oleh Islam yang kita tidak amalkan. Zainab, Assalamualaikum Tok. Salam, semoga sihat sentiasa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sihat. Kerak susu apa abang? Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Admire sangat Haji. Teringin sangat nak jumpa. Kerak susu. Terima kasih. Terima kasih. Jalanilah hidup kita dengan apa yang adanya. Apa seadanya. Jangan memaksa dan jangan terpaksa. Yakni bahawa setiap rencana Tuhan selalu berakhir dengan baik. Setiap rencana Tuhan berakhir dengan baik. Baik. Sebagai contoh, ni realiti apa yang Atuk sendiri alami. Semasa sebelum COVID, sebelum COVID, Atuk memang bisnes Atuk di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak, ulang-alik Sabah dan Sarawak. Sebelum COVID melanda itu, ada masalah sikit dengan partner dalam bisnes itu, menyebabkan Atuk Farah, Atuk balik. Tak sampai 2 bulan Atuk balik, terus COVID melanda. Ini apabila Atuk merenung, Allahu Akbar. Memanglah kita rugi banyak kan. Jadi kita balik rupa-rupa COVID. Sebab di Sarawak, Atuk seorang je. Bayangkan kalau lockdown di Sarawak, Atuk duduk seorang. Satu bandar kucing lockdown, Atuk nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada benda nak makan. Bukan sekejap, lockdown lama. Itu kata Allahu Akbar. Tak apalah, aku rugi banyak pun tak apa. Nyawa aku selamat. Kesihatan aku selamat. Itu penting. Jadi apabila akhir-akhir selepas daripada COVID, baru Atuk berfikir balik. Betapa susahnya aku berada di Sarawak seorang diri. Nenek engkau dah ada di sini. Itu contoh. Kop, dah lama tak ada projek yang dapat, baru mula yang lain. Datang lagi. Alhamdulillah tu rezeki tahun ini. Alhamdulillah. Jangan lupa kop tahajud. Jangan lupa duha. Allah nak uji tu. Jangan jadi sibuk. Duha tak buat. Tahajud tak buat. Ibadat-ibadat tak buat. Qobliyah, ba'diyah tak buat. Jangan. Kejap je Allah akan tarik balik. Semakin banyak projek, semakin kuat beribadat. Dan sentiasa berdoa kop. Ya Allah, aku tak mampu menyerahkan projek yang kau anugerahkan kepadaku. Aku memohon pertolonganmu ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Uruslah projekku ya Allah. Minta Allah uruskan. Uruskanlah projekku ya Allah. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh supaya menjadi yang terbaik. Ya Allah, jika rezekinya ada ya Allah, jika rezeki kau kurniakan Allah, aku akan infak kepada masjid, kepada apa. Sebut dalam doa kita. Sebut. Ini yang sentiasa dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah sentiasa mendoakan. Rezeki itu dikaitkan dengan ibadah. Rezeki dikaitkan dengan ibadah. Kita dah, ya Allah, rezeki banyak ya Allah, aku dapat tukar rumah baru. Daripada single story, double story banglo. Tetapi sahabat Rasulullah tidak begitu. Ya Allah, murahkan rezeki ini. Dan rezeki ini sebahagiannya aku akan bina sebuah masjid. Minta macam tu. Ya Allah, ya Allah. Ataupun bagi orang yang belum menunaikan umrah ataupun haji. Ya Allah, murahkan rezeki supaya aku dapat menunaikan fardu haji. Menunaikan umrah. Jadi kaitkan rezeki dengan ibadah. Rezeki dengan ibadah. Rezeki dengan ibadah. Itulah doa-doa yang terbaik. Berarti kita sentiasa link dengan perintah Allah.
Sebab Allah yang beri rezeki kepada kita. Kita link dengan perintah dia. Dan perintah dia. Bersangka baik dengan Allah. Amin. 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 Jadi dalam doa kita, semakin banyak rezeki Allah beri, semakin kuat beribadah. Kop. Ingat kata, pesanlah. Ingatlah kata tu. Dan untuk orang yang berjaya, kena ingat sekurang-kurang 4 perkara. 4 perkara supaya Allah tidak tarik balik rezeki kita. Yang takut Allah tarik balik. InsyaAllah tu, insyaAllah. Yang takut Allah akan tarik balik. Apa itu 4 perkara? Kop. Dengar tu pesan. Merak kayangan. Assalamualaikum Tu Haji. Waalaikumsalam. Bagi orang yang merak kayangan. Tak kira lah orang dapat pangkat baru ke, orang dapat projek ke, orang yang senang mewah. Ingat 4 perkara. Pertama sekali, solat wajib mesti diutamakan. Dengan azan saja berhenti. Lebih lagi kita berdaga sendiri. Azan saja berhenti. Dan kita kena beritahu kepada pekerja kita. Waktu solat, kau berhenti solat. Tak apa, kau berhenti. Kau berhenti. Sebab apa yang kita buat ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, solat. Jangan tinggal solat. Solat wajib terutama. Yang kedua, pastikan rezeki yang kita dapat itu, kita pastikan kita bayar zakat ataupun kita infak. Infak. Yang ketiga, lipat gandakan sedekah kepada isteri dan anak-anak. Kasih sayang kepada isteri mesti ditingkatkan. Doa isteri itu penting. Doa isteri itu penting. Jangan nak gatal, nak cari bini 2, 3 dan 4 bila duit banyak. No. Mesti. Walaupun benda tu sunat. Tetapi utamakan isteri. Tingkatkan kasih sayang kepada isteri. Yang keempat. Yang keempat ialah mulai mengerjakan solat-solat sunat yang kita kurang buat. 4 ni jangan tinggal. InsyaAllah sedikit sebanyak akan dapat menguat. Sebab kita tak nak. Untuk naik tidak susah. Tapi bila jatuh nak bangun balik memang susah. Untuk jadi seorang jutawan tidak susah pada tu. Tapi untuk mengekalkan sentiasa menjadi jutawan itu yang susah. So, apa formula untuk kekal sentiasa menjadi jutawan tu? Itu tadi lah. 4 perkara. Jangan khianati isteri kita. Jangan khianati. Rasulullah tidak pernah mengkhianati isteri. Dan tidak ada sahabat seorang pun yang mengkhianati isteri. Sehebat Sayyidina Ali, dia tak kahwin lebih daripada 1 dengan Fatimah. Kecuali Fatimah wafat. Begitu juga Rasulullah. Dia tidak kahwin lebih daripada 1. Sehingga Khadijah wafat. Dan sahabat-sahabat lain begitu. Sehingga Sayyidina Osman tersohor sebagai 2 puteri Rasulullah menjadi isteri Sayyidina Osman. Dan dua-dua meninggal. Rasulullah kata, kalau aku ada lagi 1 anak perempuan aku akan kahwinkan dengan Sayyidina Osman. Ini yang kita nak. Jadi berusaha, itu yang penting kepada kita. Allah sayang kita. Kop, ingat. Allah sayang kita. Bila kita duit banyak, kita tawaduk. Bila kita ada income, kita tawaduk. Kita makin menunduk. Kita makin memberi. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah semakin kuat rezeki datang, semakin kuat dia memberi. Sebab ramai orang di luar sana yang sedang menunggu rezeki yang Allah transitkan kepada kita. Rezeki itu transit je. Transit. Allah nak tarik balik, nak bagi kat orang lain bila-bila masa boleh. 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 Paling tidak dia matikan kita. Habislah kita. Bila dia matikan kita, harta pergi kepada siapa? Berpindahlah kepada anak-anak atau kepada siapa saja. Nak cerita kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semasa kita ada, sebab itu apabila orang sudah meninggal dunia, apa yang dia minta dengan Allah? Ya Allah, aku minta tangguh 1 hari. Allah kata, kalau aku bagi tangguh 1 hari, balik semula ke dunia, apa kau nak buat? Aku nak sedekah. Bukan nak solat, bukan. Bukan nak zakat, bukan. Bukan nak jumpa isteri cantik, bukan. Bukan nak bawa kereta semula, bukan. Tapi aku nak sedekah. Aku tak nak tinggalkan harta aku boleh menyusahkan anak-anak. Sedekah. Sebab itu Rasulullah, semasa hayatnya, sebentuk cincin pun Rasulullah tidak simpan. Rasulullah, pada satu hari, Rasulullah bergegas bangun selepas daripada solat fardu. Rasulullah masuk ke dalam kamar, bawa keluar 1 cincin. Rasulullah kata, aku masih ada lagi harta. Aku akan infak, aku akan sedekahkan cincin ini. Rasulullah tidak tinggal 1 pun harta. Bahkan dia tu ketua negara. Presiden. Raja, whatever lah you boleh sebut apa yang ada. Sebagai ketua negara Islam yang terbesar pada masa itu. Rasulullah tidak ada harta. Tidak ada. Dia ada baju selai 2 helai gitu je. Apa yang Rasulullah tinggal? Aku tinggal ialah sunnahku dan Al-Quran.
Tapi kita terbalik. Kenapa kau cari harta kuat ni? Oh, aku nak anak-anak aku senang. Seorang dapat rumah apa semua. Itu bukan kerja Rasulullah. Rasulullah tak ajar kita macam tu. Sebab rezeki semua ditentukan oleh Allah SWT. Kalau kau rancang kau nak tinggal rumah banglo besar pun, syarikat harga berjuta pun, selepas daripada kau meninggal, adakah anak kau boleh urus dengan baik? Belum tentu. Banyak dah contoh. Contoh anak yang lingkupkan harta-harta pusaka. Banyak. Rumah banglo, jual. Banyak. Jadi bermakna cara kita buat tidak sama apa yang diajar oleh Rasulullah. Kita kena ingat, way of life, cara hidup Rasulullah itu adalah sunnah. Rasulullah tidak tinggal harta. Tidak tinggal 1000 ekor unta kepada Fatimah. Tidak. Tidak tinggal 1000 buah rumah kepada Fatimah. Tidak. Rasulullah mampu. Mampu. Boleh. Boleh kalau nak buat. Tapi Rasulullah tidak buat. Apa Rasulullah buat? Tinggal Al-Quran. Jadi kita sekarang, kenapa kita tidak tinggal Al-Quran kepada anak-anak kita? Kenapa kita tidak wariskan sunnah kepada anak-anak kita? Al-Quran dah ada tu. Ada 10 naskah duduk dalam almari. Itu Al-Quran per se. Al-Quran dari segi fiziknya. Yang nak ialah amalan dan ibadat. Al-Quran itu amalan kalamullah. Yang kita nak, kita ajar anak kita Al-Quran. Bukan baca saja, bukan. Memahami. Dan secara mudahnya intisarinya ialah pastikan solat. Pastikan lima rukuk Islam berjalan dengan baik. Itulah Al-Quran. Pastikan rukuk iman 6 perkara berjalan dengan baik. Itulah Al-Quran. Dan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang kita kena wariskan. Bukan waris harta. Waris harta. Tapi akhir zaman sudah berubah. Kita jangan terikut dengan orang kafir. Jangan. Orang kafir meninggalkan empire. Empire perniagaan itu semua untuk dunia. Hancur lebur. Dia tak ada akhirat bagi orang kafir. Tak ada. Kita ada akhirat. Kita ada akhirat. Kita harus ingat. Setiap apa yang kita makan menjadi najis. Harta kita yang kita makan menjadi najis. Tak lebih daripada itu. Walaupun makan nasi harga 1000 sepinggan. Najis. Walaupun makan nasi harga RM3. Najis juga. Jadi najis je. Tak ada apa. Pakaian juga begitu. Walaupun pakaian harga RM5, akhir sekali lusuh. Walaupun pakaian harga RM5,000 pakaian saya, akhir sekali lusuh. Lusuh. Habis tu rezeki kita mana? Yang kita sedekah itu rezeki kita. Yang dalam bank belum tentu milik kita. Yang dalam bank belum tentu. Dalam bank nama saya tu. Betul lah nama kau. Bila kau meninggal, kau boleh ke keluar daripada kubur pergi draw bank? Tak boleh. Automatik akan dapat hak orang lain. Berarti dalam bank itu bukan milik engkau. Hanya transit saja. Yang milik kita ialah apa yang kita sedekah. Apa yang kita infak. Apa yang kita zakat. Itu milik kita. Kalau kita macam Saidina Osman, dia sedekahkan perigi kepada umat Islam. Setiap teguk air yang diminum oleh daripada telaga Saidina Osman itu, maka pahalanya akan sampai kepada dia. Itu yang dikatakan rezeki. Itu kata rezeki. Sama juga kita buat masjid. Tak mampu untuk buat masjid. Okey, kau infak pada masjid. Mungkin engkau bagi simen 1 beg RM20. Itu juga infak. Dan kau akan mendapat. Itu hak kita. Hak kita apa yang kita sedekah. Hak kita apa yang kita beri kepada orang lain. Hak kita apa yang kita beri kepada ibu bapa kita. Hak kita apa yang kita beri kepada isteri. Hak kita apa yang kita beri kepada anak-anak. Hak kita apa yang kita beri kepada jiran. Hak kita apa yang kita beri kepada masyarakat. Walaupun kita buat jalan, daripada jalan berlumpur apa semua, kita telak batu. Itu hak kita, pahala kita. Yang lain bukan hak kita. Jadi, maknanya rahsia sudah terbuka. Apa rahsianya? Bagi orang yang mati, dia nak hidup mula, dia nak buat apa? Dia nak sedekah. So, kita masih hidup ni bersedekah. Masih sedekah. Masa hidup ni bersedekah. Sebab itu Atuk selalu kata. Macam semalam hari Jumaat. Pergi pakcik. Bawa wallet. Bawa wallet pergi masjid. Nak uji iman kita. Nak uji. Kuat tak iman kita? Masa selepas daripada, kalau di masjid kampung Atuk ni, selepas khutbah, selepas solat apa semua, maka Tok Siap pun lalu bawa bekas untuk kutip derma kan. Ada orang buka wallet, nampak tebal. Akhir sekali ambil yang RM5 masuk. Ada orang RM1. Sedangkan dalam wallet tu ada nduk 100, ada nduk 50, ada nduk 20, ada nduk 10, ada nduk RM5, ada nduk RM2, ada nduk RM1. Itulah tahap iman kita. Kalau iman kita harga RM1, kau ambil RM1 lah. Bubuh.
Kalau beri pada anak yatim cantik. Ya, Siti Aisyah cantik. Beri pada anak yatim. Itu sudah termasuk 8 hasnah. 8 kumpulan yang wajib, yang layak menerima sedekah. Jadi kalau kita bagi RM1 dalam masjid, itu iman kita harga RM1. Cuba bagi harga 100. Bergetar tak tangan nak keluar 100. Tapi itulah keimanan kita. Kita kena baiki. Duit ada 500, nak bagi RM100. Bergetar tangan. Apa salahnya ambil semua masukkan? Seperti mana amalan dibuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar apabila dia bersedekah fi sabilillah, Rasulullah tanya, Sayyidina Umar, kau bersedekah banyak ni. Apa yang tinggal kat rumah? Dia kata, aku bersedekah separuh daripada hartaku untuk jalan Islam. Dia sedekah kepada Rasulullah. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, banyak yang kau bawa sedekah ni. Aku bawa semua harta aku untuk fi sabilillah. Habis tu, kat rumah kau ada apa? Ada Allah dan Rasulku. Kita tengok bagaimana ahli syurga. Ahli syurga punya cara bertindak. Kita tak nak. Syurga nak, tapi bertindak seperti bukan ahli syurga. Kita tak nak. Kita takut. Takut tak ada duit. Takut apa? Rezeki daripada Allah. Tak percaya, you buatlah. You tengok duit dalam wallet tu. Dalam wallet kau tu. Katakanlah ada RM105. You ambil yang 100, you bagi kat masjid. Tinggal kat kau RM5. Tak lama, wallet tu akan berisi balik. InsyaAllah. Tak percaya buat. Tak lama. Tiba-tiba aja. Adalah saja. Rezeki daripada Allah. Jadi benda ni miracle. Benda yang luar biasa. Itulah Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah ni hebat. Allah Maha Besar. Allah Maha Kaya. Allah Maha Agung. Allah Maha Perkasa. Dia boleh buat apa saja. Tapi kita dalam bertindak kita seolah-olah memperkecilkan Allah. Dalam bertindak, dalam kita buat keputusan, kita memperkecilkan Allah. Sedangkan dalam yang sama, kita tahu dalam solat kita, sentiasa kita bilang, Allahu Akbar. Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puji. Semua puji. Maha baik. Maha cantik. Maha agung. Maha pemurah. Semua puji. Alhamdulillah puji. Tapi semasa kita bertindak, kenapa kita tidak menggunakan ciri-ciri pujian kita kepada Allah? Allah Maha Pemurah. So why not? We give all. Why not? Kita kadang-kadang kucing datang nak makan pun tak nak bagi. Ataupun orang datang minta sedekah pun nak bagi. Kadang-kadang kita question. Nampak sihat dia ni. Ni tipu ni. Jangan question orang datang. Sebab dia datang itu adalah perintah daripada Allah SWT. Gerak-geri dia itu. Kerana nak uji keimanan kita. Nak uji rezeki yang Allah beri kepada kita. Ini yang penting kepada kita. Jadi kita harus ingat. Dalam masa kita meletakkan Allah yang Maha Agung. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah ini adalah surah yang begitu baik sekali. Untuk kita mendalami dari segi maksud intisari daripada surah tersebut. Sebelum kita teruskan, kita belum lagi membaca surah Al-Fatihah. Untuk kita sedekahkan pahala kepada Rasulullah. Kita niat. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan pahalanya kita semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah, sahabat dan keluarga baginda, kepada kedua ibu bapa kita, diri kita, rakan-rakan kita dalam Quran of the Day bersama dengan Atuk. Semoga menerima pahala Al-Fatihah ini. Dan sahabat-sahabat, jiran-jiran, guru-guru, rakan-rakan kita, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup telah mati, sehinggalah kepada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin insyaallah. Jadi apa yang berlaku di dunia ini sudah pun ditentukan di bawah kawalan Allah Subhanahu Taala. Kita jangan rasa hebatlah. Kita jangan rasa kagum. Aku boleh buat tu. Jangan rasa hebat. Kita jangan rasa hebat sebab Allah yang mengaturkan segala. Terima kasih tu atas perkongsian ilmu. Terima kasih Intan. Take care yourself. Aku doakan semoga sentiasa sihat. Redha dengan apa yang berlaku. Jadi Allah telah tentukan segalanya kepada kita. Jadi supaya apabila kita nak bertindak, apabila kita nak buat keputusan, mesti selari dengan
selari dengan syariah Islam. Itu yang paling penting sekali. Dan ini yang paling penting sekali. Apa sahaja action tindakan kita nak buat, mesti utamakan ibadah. Mesti utamakan ibadah. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Atuk TV, Haji Mat Atuk TV untuk lama. Terima kasih banyak. Remind kamu. Bagi siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, dah ada banyak video-video di sana. Macam Atuk rekod ni, Atuk akan upload balik dalam YouTube. Jadi bolehlah siapa yang miss, boleh tengok di sana video-video. Intan pernah minta Atuk buat caption. Ada yang ada yang tak ada Intan. Kamu bukan pandai dengan Atuk ni. Tapi bolehlah ketika masa-masa lapang, nak tengok, nak dengar apa yang Atuk kongsi, boleh masuk dalam sana. Dan juga dalam Twitter pun ada. Twitter pun ada yang pendek-pendek, yang 1 minit punya Atuk cut daripada apa yang Atuk ni Atuk cut, Atuk masukkan gist-nya dalam Twitter. Haji Mat Nasir ke? Haji Mat Nasir ke Twitter? Tak ingat dah. Dalam Twitter Haji Mat jugalah. Haji Mat Twitter penuh dengan, dalam Twitter ini Atuk gabungkan di antara apa ni, ilmu-ilmu yang dikongsi oleh ustaz-ustaz yang popular, Asal Idrus, Ustaz Abdul Samad. Atuk uploadkan di Twitter. Jadi boleh dengar di Twitter. Sebab Atuk ambil yang poin-poin penting je di Twitter. Jadi boleh masuk di situ, boleh tengok, boleh kongsi. Nak daripada Twitter tu nak kongsikan Facebook ke apa ikut pandai lah. Ikut pandai lah. Boleh semua. Super. Cuma jika Atuk bandingkan di antara TikTok, Twitter, YouTube, IG, Atuk tengok YouTube tu lebih mudah kita nak search. Lebih mudah. Dan menyimpan video yang kita upload pun lama. Jadi siapa pun boleh tengok. Kalau dalam TikTok ni, dia yang ni orang lain tak boleh search dah, walaupun dia ada rekod. Lepas 3 bulan dia disappear. Jadi sayanglah kan, bagi orang yang tak dengar hari ni, dia miss lah sikit sebanyak benda-benda yang baik, insya-Allah, untuk jadikan panduan, pegangan panduan kita dalam hidup kita seharian. Jadi Atuk upload dalam YouTube. Itu boleh tengok, dengar di sanalah. Jadi okey, kita balik kepada tajuk kita lagi ni. Jadi apa yang sedang dan akan berlaku di dunia hari ini, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi apa pun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah segalanya rencana Tuhan, dan yakinlah akan selalu indah pada akhirnya. Ini perkataan yang selalu indah pada akhir ni, ada ramai orang yang tak yakin. Kadang-kadang dia kata nak indah macam mana pun. Tu, naik motosikal, pow, accident. Indah apa lagi? Itu dah musibah. Ada keindahannya apabila kita menerima musibah yang tak baik seperti itu. Maka kita mesti berfikiran positif. Masih lagi lafaz Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Ada hikmahnya benda berlaku. Untuk kita sedar macam-macam kebaikan. Kita tahu diri kita kan. Sebab itu perkataan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maksud segala puji, apa pun yang berlaku, Intan, walaupun Intan sakit, kena sakit, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab Allah buat itu terbaik. Sakit itu terbaik untuk kita. Sebab ada sesuatu yang kita tidak boleh fikir dengan otak kita. Sebab kita ni manusia. Jadi Allah lebih tahu. Maka kita berserah kepada Allah. Ya Allah, aku berserah kepadamu nasibku, ya Allah. Aku berikhtiar bersungguh-sungguh. Dan aku reda. Aku reda dan sabar di atas ujianmu ini, ya Allah. Semua ada nur di hujungnya. Ada penyelesaiannya. Ada sesuatu yang baik di hujung sana, ya Allah. Akan berakhir dengan satu kebaikan. Itu kita minta macam tu. Ada orang menyalahkan Tuhan. Allahu Akbar. Kenapa Tuhan kau buat aku jadi macam ni? Siapa kau? Kau nak question Allah. Allah lebih tahulah apa yang berlaku. Kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk berjaya dalam bisnes, untuk jadi kaya. Allah dah tahu dah, engkau ni kalau aku jadi kaya, engkau jadi syaitan. Dia tak tahu. Dia rasa, aku kaya, tukar kereta baru, tukar rumah baru, tukar bini baru. Syaitan lah akhirnya. Jadi kerana Allah sayangkan kau, Allah tak jadikan kau kaya. Engkau jadi sederhana seperti sekarang. Sebab sekarang kau jadi orang baik. Walaupun tidak sebaik malaikat. Tapi kau baik. Kau solat 5 waktu. Kau solat duha. Kau baik. Kau boleh masuk Atuk punya quote of the day. Kau dah jadi orang baik. Cukuplah.
Sebab yang kita nak ialah syurga. Bukan dunia. Bukan. Dunia ni sementara. Tak ada apa. Dunia ni hanya arena je. Hanya arena je. Habis tu habislah. Habislah. Tak kira lah kereta apa kau bawa daripada Johor ke Bukit Kayu Hitam, singgah ke arena, kau bawa Rolls Royce ke, kau bawa kancil ke, semuanya berhenti. Apabila sampai ke akhirat, semua itu tinggal. Tinggal. Adakah orang bawa arena dia nak kereta mewah, kemudian bawa siapa tu? Tak ada. Mesti tinggal punya. Mesti tinggal. Ahli PAS. Lain macam ahli PAS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita kena fokus. Sebab itu apa yang kita perlu tekankan, kita kena ada sedikit ilmu. Apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak Allah sayang kita. Okey. Mahdi Saleh setuju? Setuju. Sama-sama. Kita nak Allah sayang kita. Jadi kita nak Allah sayang kita ni bila? Sekarang. Okey, sekarang. Sekarang. Okey, katakanlah kita sekarang kita ada duit. Berjaya dalam bisnes apa semua. Kita tawaduk. Kita menjadi orang yang tawaduk, orang yang infak. Mulai sekarang. Itu Allah sayang. Tapi kalau kau dekut tak hidup masing, Allah benci. Sebab itulah orang yang diuji dengan kekayaan lebih ramai gagal daripada orang yang diuji dengan kemiskinan. Orang yang diuji dengan kekayaan lebih ramai gagal masuk neraka. Orang kaya lebih ramai masuk neraka sebab diuji dengan kekayaan dia gagal. Tapi ramai orang berusaha untuk jadi kaya. Jadi kaya. Kau ingat senang ya? Kau ingat senang jadi kaya? Ramai masuk neraka. Dan orang ramai tak nak diuji dengan kemiskinan. Sebenarnya diuji dengan kemiskinan itu menghampiri syurga. Sebab ramai orang miskin ada dalam syurga. Berarti apabila diuji dengan kemiskinan, kesusahan, ada masalah apa semua, itu bagus. InsyaAllah selangkah sudah berada di ambang syurga. Itu yang kita nak. Sebab apa? Rasulullah kata orang yang ramai di dalam syurga ialah orang miskin. Orang miskin. Akhirnya kayaknya betul atas sofa. Tak apa dah. Tak ada. Jadi itu yang penting. Betul tu. Itu yang kita takut. Na'udzubillah. Itu yang takut aku. Kau nak kaya boleh kok. Tapi kau boleh ke bersedia ke? Tapi kena beramal daripada sekarang. Beramal daripada sekarang. Dari segi infak apa semua. Jangan duk berkira. Kadang-kadang duit dah dapat dah. Tak banyak duit. Adalah untung 500,000. Bolehlah bagi rumah. Oh, kau fikir benda tu. Patutnya ada 500,000. Okey, 100,000 untuk masjid. Hantar mak pergi umrah. Oh, adik tak pergi umrah lagi hantar. Itu yang kau boleh fikirkan. Sebab rezeki yang dia orang tu ada pada kau. Itu kena ni tak. Itu untuk diri. Untuk diri. Kita tukar kereta lah pakai Alphard. Tak mahal 200,000 je. Tak mahal 200,000. Kau nak bagi masjid RM1 menggeletar tangan. Kau beli Alphard 200,000. Contoh. Bukan nak mengatakan kau tak ada. Ini contoh ni. Contoh. Sebab kita untuk masuk syurga, betul lah dengan rahmat Allah. Tapi kita kena tiru macam mana orang yang dijamin syurga. Sahabat-sahabat Rasulullah dijamin syurga. Kita tengok perangai dia macam mana. Perangai itu perangai ahli syurga. Perangai ahli syurga. Makin banyak rezeki, makin banyak infak. Itu perangai ahli syurga. Makin besar pangkat, masih tawaduk, makin tawaduk. Itu perangai ahli syurga. Itu perangai ahli syurga. Mahdi Saleh, ingatan yang baik tu Haji. Kita kongsi benda ni. Benda ni ramai orang tersasar. Terima bonus. 6 bulan terima bonus. Bayangkan kalau gaji 5,000, 6 bulan terima bonus 30,000. Habis gitu je duit. Pergi Tokyo, pergi apa begitu. Sedangkan rezeki itu daripada Allah. Kau kena cari. Adik-beradik aku mana yang susah. Siapa yang belum pergi umrah, aku nak hantar 2 orang pergi. Macam tu. Sebab Allah beri rezeki kepada adik-beradik kau melalui kau. Tapi ramai orang yang adik-beradik kaya ni kira dia je lah. Adik-beradik di kampung, dia tinggal begitu. Dia je nak pergi umrah. Kejap-kejap pergi. Tak betul tu. Haji Rasulullah buat sekali je. Ini yang penting kepada kita. Kita sharing. Sharing rezeki yang kita dapat. Sebab Allah akan tentukan segala-galanya. Hidup ini Allah akan tentukan. Tapi kita diberi akal yang waras, pemikiran yang baik. Jadi kita kena bertindak mengikut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak. Bersyukur atas apa yang diterima. Yang menyenangkan ataupun tidak. Tuhan pasti punya rencana yang
pastinya terbaik untuk kita. Kita bersyukur apa yang kita terima. Maksud terima di situ, mungkin yang kita setuju dan mungkin yang kita tak setuju. Apa yang kita terima, apa yang terjadi kepada kita. Tapi kita kena bersyukur. Dan kita kena memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji. Saya tak puji. Puji Allah. Alhamdulillah. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah, dia bermula dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tak puji selalu. Puji dulu. Kau buka insyaAllah. Surah kat rumah. Baru di mana untuk banyak nak pakai duit. Lebih-lebih. Sama-sama impak. Alhamdulillah. Amin. Tumpukan. Tumpukan. Jangan rasa kok jangan rasa aku kalau bagi kat surah ni tak adalah untuk aku, tak ada. Allah akan ganti banyak lagi. Ganti banyak lagi. InsyaAllah, yakinlah. Sebab you bayangkan setiap rakaat, setiap waktu orang akan berdoa di musala yang kau bina. Bayangkan untuk kau. Itulah untuk akhirat kita. Kita di alam barzakh. Kita kadang-kadang kita kena renung juga. Sebab itu kita tahajud ni memang ditekankan. Tahajud ni atuk rasa 1 dalam 100 ke 1 dalam 1000 orang yang bangun tahajud setiap malam. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bangun tahajud. 1 dalam 100 ke 1 dalam 1000. Kau fikir-fikirlah sendiri. Betapa mahalnya tahajud ni. Dan orang yang buat pahala tahajud ni tidak ada pada pahala solat-solat yang lain. Tak ada. Solat tahajud ni khusus untuk orang tahajud saja. Panjanglah ceritanya. Jadi rugi. Memang orang buat tahajud mengantuk. Sebab tu Rasulullah tidur. Sebelum Zuhur Rasulullah tidur. Sejam atau 30 minit. Selepas solat Zuhur atau sebelum atau selepas solat Zuhur. Itu disunatkan masa tidur. Sebab kita dah nak ganti dengan tahajud. Kita dah. Tak boleh aku kena tidur biar cukup. Besok nak kerja. Besok kau nak kerja, rezeki siapa nak bagi? Allah yang bagi. Habis itu semalam kau tak jumpa dia. Kita ni terbalik tau. Terbalik. Cara kita bertindak memang terbalik. Kita meletakkan seolah-olah tak buat, tak dapat. Tak buat, tak dapat. Ada orang tak buat, dapat. Dapat, tak buat, dapat. Ada buat, dapat. Dapat. Sebab tu rezeki ni banyak. Rezeki yang kita usaha. 1. Rezeki yang ditentukan oleh Allah SWT. 2. Rezeki yang tiba-tiba. 3. Kemudian rezeki hakiki kita. Apabila kita seorang, sebanyak ni rezeki. Apabila kita kahwin, sebanyak ni rezeki. Apabila kita anak, sebanyak ni rezeki. Itu ditentukan oleh Allah. Rezeki kita. Jadi banyak punca rezeki. Banyak punca rezeki kita buat. Ada sesiapa yang nak impak nanti saya akan beri maklumat seterusnya. Cantiklah tu. Cantik. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bersyukur atas apa pun yang diterima, yang terjadi kepada kita. Ini juga susah. Ramai atuk jumpa orang bila katakanlah dalam keluarganya, anaknya tak dapat 20A apa semua, dia susah hati apa semua. Itu silap besar. Silap besar. Kita banyak dengar cerita anak 5. Semuanya masuk universiti, semua pegawai besar. Apabila kita tua, siapa yang ada? Seorang dirilah. Sebab anak semua berjaya. Berjaya dunia, bukan berjaya akhirat. Tapi kalau berjaya akhirat lain. Sebab itulah kita dalam keluarga kita. Atuk amat yakin perkara ini. Kalau ada 1 atau 2 yang tidak berjaya, jangan marah dia. Kalau ada 1 atau 2 anak kita dari segi akademiknya kurang, jangan marah dia. Sebab dialah yang akan menjaga kita. Apabila kita tua nanti. Contoh dalam family atuk sendiri. Dalam ramai-ramai adik-beradik 11. Arwah mak dengan ayah ni dia buta huruf. Buta huruf. Tapi mak ni dia guru Al-Quran. Dia guru Al-Quran mak ni. Ayah ni dia tukang bot. Dia buat bot nelayan. Bot nelayan besar-besar tu dia buat. Perahu ni memang kacang je dia buat. Bot yang besar tu 100 kaki apa semua dia buat bot nelayan. Arwah ayah. Jadi mak ngaji Quran. Anak dia semua sukses. Semua ada rumah, semua kerja-kerjaan, semua berjaya. Ada rumah masing-masing. Tapi ada seorang anak tu. Suaminya meninggal awal, meninggal muda. Anak 3 orang. So dia yang jaga mak. Semua adik-beradik jaga. Jadi dia sekolah pun tak tinggi. Tapi dia jaga mak dengan ayah sehingga ke mak dan ayah meninggal dunia. Mana ada dan adik-beradik setuju menyerahkan rumah itu kepada dia. Setuju. Atuk kata, siapa nak jaga mak? Atuk tanya adik-beradik lain, siapa nak jaga mak dengan ayah? Tanya A, tanya B, tanya C.
Semua tak boleh. Dah kerja. Ni tak boleh. Seminggu sekali boleh. Tu, mak tak boleh bangun. Kena bagi mak takkan nak pergi makan seminggu sekali. Dia makan 2 kali sehari. Nak mandi lagi, apa lagi siapa boleh buat? Orang lain semua tak boleh buat. So, adik ayah tu Asiah nama dia. Tak apalah. Yah jaga mak dan ayah. Okey Yah. Oleh kerana Yah nak jaga rumah ni dengan ayah. Nak jaga mak dan ayah. Rumah ni apabila Yah sanggup jaga mak dengan ayah ni sehingga meninggal dunia, apabila meninggal dua-dua ni, rumah dan tanah ni ambil ke Yah. Free. Tidak akan dibahagi sebagai pusaka. Tanya adik-beradik lain. Semua setuju? Setuju? Kalau tak setuju, kau jaga. Tak nak, aku kerja. Tak nak ke? Okey, apabila meninggal, bukan faraid. Rumah ni adalah sebagai hadiah kepada Asiah kerana dia jaga mak dan ayah sehingga dunia. Dan setelah dua-dua meninggal dunia, pergi ke mahkamah, istihad. Atau istihad, rumah ni kita serah. Kita sudah bersetuju serah kepada Asiah. Dia dapat rumah tu sampai sekarang. Sampai sekarang rumah tu. Dia dapat. Jadi dalam keluarga pun begitu juga. Jangan marah kepada yang kurang sukses sebab dia akan jaga kita. Yang sukses akan pergi. Akan pergi. Percayalah cakap tu. Dia akan pergi. Yang duduk bersama dengan kita saja. Duduk bersama kita. Itulah yang akan jaga kita. Jadi orang yang duduk bersama kita tu pula kena jaga-jagalah. Jangan pula berlebih-lebih kan. Itu contoh. Jadi dalam family kita semasa kita mendidik, jangan marah kepada yang kurang cerdik. Jangan. Sebab itu ada hikmahnya. Jangan mengharapkan semua cerdik. Satu kesilapan besar. Menyesal. Ramai orang menyesal. Anaknya 10. Semua masuk PhD. Semua masuk universiti PhD. Semua tinggal dia. Semua tinggal. Tinggal dia satu kami je. Satu akhir sekali, isteri dia meninggal. Tinggal dia seorang je. Terkating-kating. Nak kahwin muda, umur 70 lebih dah. Siapa nak? Dah berkerepot dah. Kan? Banyak masalah dah. Itu. Nak tak nak, kalau anak kita, dia akan jaga kita. Jaga kita. Ya Fatimah. Salam. Perlu ke kita berdoa? Walhal kita dalam qada dan keadaan Allah. Perlu. Bukan setakat berdoa saja Fatimah. Kita kena berusaha. Berusaha. Berdoa. Orang yang minta. Nak umur panjang. Boleh. Betul lah. Kita sudah pun ditetapkan umur 60. Meninggal dunia. Sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi dengan keberkatan berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Maka Allah akan perintah malaikat. Anjakkan umur. Daripada 60 jadi 70. Boleh. Allah berkuasa. Allah berkuasa. Begitu juga rezeki. Orang kata rezeki cupak tak jadi segantar. Tak betul. Jika rezeki kita, rezeki ni rezeki yang telah dijangka. Gaji bulan, itu kau dah jangka. 2,000 sebulan, itu kau dah jangka. Itu lain. Rezeki yang tak dijangka, boleh minta dengan Allah. Boleh minta. Tiba-tiba saja orang datang. Ni, sedekah saya RM50. Sedekah saya RM100. Ni derma saya. Tiba-tiba aja ada. Ada. Jadi kalau untuk kita menerima banyak cabang-cabang pendapatan untuk kita, kita juga kena buka banyak ruang-ruang untuk sedekah kepada orang lain. Untuk sedekah kepada orang lain. Wow, 10K tu untuk terima kasih kepada sahabat tu. 10K dah. Alhamdulillah, 10K. Atuk punya 6.3 aja lain. Atuk punya. Jadi kita berbalik kepada istilah yang dikatakan Alhamdulillah tadi. Sebab apabila kita kata bersyukurlah kepada Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Sedangkan yang kita terima ialah musibah. Adakah kita nak puji? Yes. Kita masih kena puji. Sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita. Ya, Rizal. Betul, ibu boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Betul? Betul. Ibu jaga baby senang. Berak ke apa ke. Bila ibu berak, bapak berak. Bukan senang. Sebab Atuk nak berkongsi sedikit tadi, ada ibu bapa yang marah kepada anak yang kurang cemerlang. Jangan marah dia. Dialah akan menjaga kita. Apabila kita teringat dia kata dia akan jaga kita, kasih sayang kita kepada dia akan lebih. Sebab yang berjaya akan pergi. Yang tak berjaya bersama dengan kita. So masa tu kita dah tak layak dah. Kita dah letih dah. Maka kita memerlukan pembantu. Siapa pembantu? Anak kita lah. Anak kita. Akhirnya harta kita serahkan kepada anak yang duduk bersama dengan kita. Sebab anak yang berjaya, dia sudah harta. Dia sudah ada harta. Dia ada pangkat, dia ada pencen, dia boleh survive. Bahkan kalau dia pergi Kuala Lumpur, dia tak balik dah. Kelantan ni, tak balik dah.
Duduk rumah besar pun semua, anak dia pun kahwin orang sana, tak balik dah. Tak balik dah. Habis tu rumah Kelantan tinggal siapa? Tinggal anak yang bersama dengan kita. Itu orang Kelantan. Orang Pahang pun sama. Orang Kedah pun sama. Sarawak pun sama. Yang dah berjaya tinggal di KL, di Kuching lah. Kan? Yang tak berjaya tinggal di mana? Di Kapit. Di Kapit. Jadi bersama dengan kita. Di situlah baru kita boleh tahu nilai seorang anak kepada ibu. Nilai anak kita kepada kita. Setelah dia berada di samping kita, di saat kita memerlukan. Di saat kita demam, di saat kita uzur, di saat kita nak pergi ke masjid, nak suruh dia hantar, nak tumpang pergi solat Jumaat, apa semua. Oh, that's very high value anak itu. Walaupun, sebab itulah aturan Allah itu cantik. Allah dah tahu dah, engkau ni kalau aku bagi berjaya semua anak kau, maka anak kau akan tinggal kau. Tapi aku sayang kepada kau. Allah kata, aku sayang kepada engkau. Kau beribadah kuat. Engkau tahajud. Kau puasa. Puasa Isnin Khamis. Kau baca Quran. Tapi kalau anak engkau semua berjaya, tiada ada siapa yang akan menjaga engkau. Jadi aku pilih anak engkau seorang supaya kurang berjaya dan akan berada bersama dengan engkau. Sebab aku sayang kepada engkau. Allah sayang kita. Maksudnya Allah sayang kita. Sebab kita orang ibadat. Kita banyak bersedekah. Jadi ada seorang anak yang kurang berjaya, dia terpaksa bergantung dengan kita. Jadi dialah menjaga kita. Itulah perancangan Allah yang kita tak tahu. Kita kadang-kadang sebut, kau tak ikut abang kau ke? Tengok abang kau masuk universiti. Engkau ni sekolah malas. Apa malas? Marah. Yang malas tu lah yang jaga kita. Perindu Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa yang berlaku di dunia hari ini? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi penghujungnya, akhirnya adalah berakhir dengan kebaikan. Kalau tidak kebaikan di dunia, tetapi kebaikan di akhirat, iaitu syurga yang kita dapat habuan. InsyaAllah. Itu yang penting. Apa saja duga cita yang kita alami, kuatkan iman, tekad kita. Apa sahaja cabaran, apa sahaja kekayaan kita ada, kuatkan iman, tekad kita. InsyaAllah. Akhirnya ialah syurga kepada kita. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi sebab itulah kita jangan mengeluh ketika Allah menutup satu pintu rezeki untuk kita. Sebab ada berpuluh-puluh pintu rezeki yang lain untuk kita. Kadang-kadang kita mengeluh tak dapat satu projek. Ataupun mengeluh, pergi interview tak dapat satu jawatan, mengeluh. Sebenarnya jawatan itu tidak baik untuk kau. Sebab tu Allah tak bagi jawatan tu. Sebenarnya projek itu tidak baik untuk kau. Kalau kau buat, rugi projek tu. Allah tak bagi. Kau carilah projek yang lain. Sebab tak dapat itu ada hikmah. Ada hikmah, tak dapat itu. Tak dapat itu ada hikmah. Ada yang lebih baik kepada kita. Kita fikir ini yang terbaik, kita minta yang ni. Tapi Allah tahu apa yang lebih baik kepada kita. Allah lebih tahu. Sebab itu Sayyidina Ali semasa dia berdoa, aku tak kisah. Kalau doa aku tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku minta lain, Allah bagi lain. Sebab yang aku tak minta itulah yang terbaik untukku. Sebab Allah Maha tahu. Itu kaedah. Kaedah Sayyidina Ali. Sayyidina Umar pula dia berdoa. Aku tak kisah Allah tak makbulkan doa aku. Tak kisah. Tapi aku tetap berdoa. Berdoa dalam solat. Berdoa dalam sujud. Berdoa semasa selepas solat. Sentiasa berdoa. Tak apalah tak makbul pun. Sebab Sayyidina Umar kata, aku takut aku jadi orang yang sombong, tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ahli syurga cara dia. Dia berdoa aja. Berdoa aja. Tak nak bagi, tak bagi pun tak apa. Sebab doa itu satu ibadah. Doa itu sendiri satu ibadah. Doa dapat pahala dah. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku. Dapat pahala. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahlah keurusanku. Projekku hari ini. Dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Doa yang baik-baik. Doa yang menghancurkan orang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah bagaimana. Kita jangan meletakkan bila berdoa mesti dapat. Doa mesti dapat. Yang kau nak tu boleh tentu baik. Kau. Betul sangat tu. Betul. Ni kita doa mesti kena dapat. Tak dapat Allah tak sayang aku ke? Masya Allah. Who are you? You want to question Allah. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Sebab itu kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan mengeluh.
Hai, tak dapat lagi tender ni. Contoh. Jangan mengeluh. Alhamdulillah tak dapat tender. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah sama. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah tak dapat jawatan ni. Alhamdulillah dapat bos yang baik macam ni. Alhamdulillah dapat mertua macam ni. Alhamdulillah dapat menantu macam ni. Alhamdulillah. Jangan sedih dapat menantu yang banyak ujian. Macam-macam songehnya. Tak apalah. Alhamdulillah. Dia nak bagi pahala banyak lah ke mertua dia. Kena sabarlah. Sabar. Jangan ego. Jangan ego. Pengalaman lalu. Kop-kop. Buangkanlah pengalaman lalu. Buangkanlah. Kita boleh kejar dunia. Boleh. Siapa kata tak boleh kejar dunia? Boleh. Tapi kejar dunia tanpa membiarkan akhirat. Apa maksudnya? Kita boleh menggunakan masa yang cukup. Masa yang banyak kepada hal-hal dunia. Tapi ibadat kita akan pastikan mengikut waktu. Kita jangan tinggal. Dan kita kena niat. Setiap kejar dunia itu adalah juga satu ibadat. Satu ibadat. Sebab itu orang yang berniaga. Jika berniaga si mana Rasulullah berniaga lillahi ta'ala. Berniaga kerana ingin membantu kat orang lain. Berniaga kerana ingin mendapatkan rezeki yang halal. Berniaga kerana ingin membuat ibadah yang lain. Maka jika dia meninggal, orang yang berniaga ini akan dibangkit di pada mahsyar nanti. Bersama dengan syuhada. Orang berniaga. Berniaga ni sunnah Rasulullah. Akan dibangkit bersama dengan para syuhada. Dia berniaga mengikut syariat Islam. Hebat orang berniaga ni. Hebat. Walaupun orang berniaga ni dia tak banyak solat sunat. Dia solat wajib mesti. Tapi dia banyak infak. Dia banyak bersedekah. Dia banyak membantu orang. Banyak membina masjid-masjid, surau, jalan raya apa semua. Banyak dia buat. Bila dia meninggal, maka dia akan dibangkit bersama dengan para syuhada. Para syuhada dibangkit daripada masyarakat. Itulah orang berniaga. Orang berniaga. Jangan kata setengah orang kata, kau ni tak ingat akhirat ke? Duk meniaga je. Tak betul tu. Tak betul. Tapi kalau meniaga, you meniaga, solat tidak, baca Quran tidak, sedekah tidak, apa tidak, itu habis lah tu. Itu dia panggil istidrak. Istidrak ni Allah benci. Bila dia benci, dia bagi kau kaya raya. Tengok orang kafir. Orang kafir kan? Bill Gates ke apa ke. Tapi sekaya-kaya Bill Gates pun rumah tangga dia hancur. Istidrak lah je. Istidrak ni bukan sahaja untuk orang Islam, untuk orang kafir pun istidrak juga. Bagi orang yang cerdik, orang yang berusaha, Allah beri. Sebab Allah ni Ar-Rahman. Pemurah. Allah ni pemurah. Kau nak apa sangat dunia ni? Tak ada apa di sisi Allah, dunia ni. Seperti semacam kita. Kita solat fajar 2 rakaat tadi. Pagi tadi kita solat fajar 2 rakaat. You tahu pahala berapa banyak? Lebih banyak daripada dunia dan isi. Baru 2 rakaat. 2 rakaat. Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat tadi, sekarang dia jutawan. Allah akan beri kepada dia dunia dan isi. Bill Gates kaya ke? Bill Gates kaya sekali dia je. Amerika kaya ke? Sebuah negara je. Sekaya-kaya Amerika, dia nak pergi negara lain. Dia kena apa pasport juga. Ni kita tak sebiji dunia milik kita. Dengan solat sunat fajar 2 rakaat. Jadi siapa yang tak solat tadi, rugi. Dia bukan jutawan. Siapa solat tadi, Alhamdulillah. Dia jutawan. Sebab di sisi Allah, dunia ni kecil sangat. Dunia ni di sisi Allah, apabila kamu celup air dalam gelas, cuba kau tarik. Ada satu titik kan? Itu je dunia. Di sisi Allah, itu je dunia. Si titik tu je. Itu je saiz dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak banggakan? Apa yang kita dalam dunia ni? Tak ada apa. Tak ada apa. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok dengan tajuk-tajuk yang berbeza. InsyaAllah. Atuk nak ulangi. Dunia ditentukan oleh Allah. Sudah pun diatur. Tidak akan gugur selai daun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redha, sabar dengan apa yang kita hadapi. Dan kita tawaduk. Bagi orang yang sudah mendapat kemewahan, atuk sarankan tawaduk lah. Bacalah sirah Sayyidina Uthman. Bacalah sirah Abdul Rahman bin Auf apabila kita ada harta. Sebab ikutlah jejak-jejak mereka. Sebab mereka ini ialah orang yang dijamin syurga. Bagaimana dia infak dan sebagainya. Atuk berapa like? 8.3. 8.3k like. Takut aku tak sama aku. Singapura lain aku. Singapura lain. Alhamdulillah Sufa. Jadi sekali lagi atuk nak mohon siapa yang belum follow. Ada ramai yang belum follow TikTok atuk ni. So boleh follow satu. Yang kedua subscribe YouTube atuk.
YouTube Atuk, sebab Atuk akan upload ceramah-ceramah ini. Oh, 12.5. Oh, lain saya 8.3. Jadi boleh upload, saya upload dalam YouTube, jadi ada masa lapang apa semua. Di office kau pakai earphone boleh dengar lah borak-borak Atuk, apa yang baik pakaikanlah, gunakanlah. Gunakanlah untuk yang baik. Atuk serkahkan sedikit ilmu yang Atuk sebuah kekurangan ini untuk menjadi pedoman dan paduan kita, supaya kita sama-sama masuk syurga. Kita jumpa di pada mahsyar insya-Allah. Jangan lupa solat sunat duha bagi yang belum solat sunat duha. Utamakanlah ibadah dalam kita mengejar dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu